Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adana Syazim binti Syahrizal, nama matriks D2110064. Hari ini saya akan membacakan tentang proses kaunseling dan juga teknik kemahiran kaunseling. Hari ini saya akan membacakan dua tajuk, iaitu yang pertama proses kaunseling, yang kedua teknik dan kemahiran kaunseling. Yang pertama saya akan benarkan tentang proses kaunseling yang ada di dalam video D. Yang pertama ialah proses kaunseling. Dalam proses kaunseling terdapat beberapa teknik-teknik yang kita boleh pakai, yang artinya membina hubungan. Antara membina hubungan ialah membina hubungan yang baik dengan klien. Contohnya, apabila klien sudah menjumpa dengan kita boleh kita menanyakan tentang namanya, tempat tinggal dia, kat mana, di mana dia, datang siapa, macam tu. Seterusnya, memastikan kepercayaan klien terhadap dirinya dengan memelihara perasaan maklumat yang diberikan oleh klien. Contohnya, apabila dia menceritakan tentang apa yang dia nak cakap kat kita dan dia nak jumpa kita tu, kita menyimpanlah perasaan apa yang dia nak cerita kepada kita. Seterusnya, kaunselor juga perlu bersifat empati dan juga amat mementingkan kepercayaan klien. Seterusnya, menyediakan suasana yang harmoni, yang mana apabila tempat bilik kaunseling kita tu, kita perlu menyediakan suasana yang harmoni dan tempat yang selesa. Proses kaunseling yang kedua ialah penerakan masalah. Kaunselor dan klien dapat memahami permasalahan dengan betul. Kedua, membantu klien menganalisiskan masalah dengan lebih objektif. Ketiga, membantu klien mencapai kesedaran diri dan kelemahan diri. Kaunselor dan klien dapat memahami permasalahan dengan betul tu, yang mana sebagai seorang kaunselor kita perlu memahami permasalahan klien dengan jelas dan betul. Kedua, membantu klien menganalisiskan masalah dengan lebih objektif, yang mana kita sebagai seorang kaunselor perlulah menganalisiskan masalah dengan lebih objektif, yang mana membantu klien untuk merealisasikan dan menganalisiskan masalah dengan lebih objektif. Ketiga, membantu klien mencapai kesedaran diri dan kelemahan diri. Jadi kita sebagai seorang kaunselor juga kita perlulah mencari penjalan penyelesaiannya dengan betul untuk klien kita yang telah memberitahu kita dan juga memahami kita permasalahan mereka. Proses kaunseling yang ketiga ialah mengenal pasti masalah. Mengenal pasti masalah juga dapat mematlamatkan kaunseling telah sama-sama dipersetujui. Yang kedua, kaunselor bersama-sama klien akan membuat keputusan pendekatan mana serta apakah strategi yang hendak digunakan, yang mana sebagai seorang kaunselor dan juga seorang klien perlulah membuat keputusan pendekatan yang serta apabila strategi yang hendak digunakan, yang mana kaunselor juga memberi satu pendapat kepada klien dan juga klien juga boleh memberi pendapat sendiri terhadap masalah yang telah dihadapi. Seterusnya ialah penyelesaian masalah. Seterusnya ialah permasalahan masalah, yang mana permasalahan masalah kaunselor akan merumuskan permasalahan dan dipersetujui oleh klien bahawa itulah tindakan yang perlu diambil. Dan juga matlamat kaunselor perlulah mengikut kemahuan klien dan bukan kehendak kaunselor semata-mata, yang mana kaunselor akan merumuskan permasalahan dan persetujuan oleh klien bahawa itulah tindakan yang perlu diambil. Sebagai seorang kaunselor juga sebagai seorang kaunselor juga boleh merumuskan dan juga merumuskan permasalahan klien. Apabila merumuskan tu, sebagai seorang klien juga perlulah kita sebagai seorang kaunselor juga perlulah diambil kira dan juga dipersetujui oleh klien itu sendiri. Seterusnya, matlamat kaunselor perlulah mengikut kemahuan klien dan bukan kehendak kaunselor semata-mata, yang mana apabila kita memberi rumusan permasalahan kepada klien, kita tak boleh mengikut kehendak sebab seorang kaunselor sendiri, maka kita perlulah mengikut kehendak klien jika permasalahan itu dipersetujui oleh klien itu sendiri. Seterusnya, keputusan dan tindakan. Seterusnya ialah keputusan dan tindakan. Yang pertama, kaunselor boleh membantu klien dengan membuat plan tindakan untuk memenuhi alternatif tersebut. Maksudnya klien juga boleh memulakan tindakan yang mudah dan kurang menimbulkan tekanan kepada diri klien itu sendiri untuk dilaksanakan sesuatu
alternatif. Yang pertama, kaunselor boleh membantu klien dengan membuat pelan tindakan untuk memenuhi alternatif tersebut. Yang mana dalam kita dapat tengok dalam video D tadi, kaunselor juga membantu klien untuk membuat pelan tindakan kepada klien tersebut untuk memenuhi alternatif dan juga tindakan yang perlu diambil ataupun yang perlu dibuat oleh klien tersebut. Seterusnya, klien juga boleh memulakan tindakan yang mudah dan kurang menimbulkan tekanan kepada diri klien untuk disanakan. Seterusnya juga, klien juga dapat meneruskan ataupun memulakan plan tindakan klien itu sendiri dengan alternatif yang bagus dan juga mengikut kehendak klien itu sendiri. Seterusnya ialah penamatan dan tindakan susulan, yang mana penamatan dapat dilakukan semasa klien menunjukkan tanda-tanda bahawa dia tidak lagi memerlukan kaunseling. Yang seterusnya, penamatan juga dilakukan sekiranya kaunselor menganggap diri tidak lagi dapat membantu klien mencapai objektifnya, iaitu kaunselor menunjuk klien kepada pihak lain. Yang mana kat sini kita tahu penamatan yang dapat dilakukan oleh klien menunjukkan tanda awal bahawa tidak lagi dapat memerlukan kaunseling. Yang mana kita dapat tengok yang sebagai kita sebagai seorang kaunselor, klien ni dia bagi tahu kita yang kita nampak lah dekat diri dia yang mana dia macam dah tidak memerlukan kaunselor, yang mana dia dapat menghandle hal itu sendiri. Seterusnya, penamatan juga dilakukan sekiranya kaunselor menganggap diri dia tidak lagi dapat membantu klien mencapai objektifnya, iaitu kaunselor merujuk klien kepada pihak lain. Yang mana kita sebagai seorang kaunselor yang terdapat memberikan menamatkan sesi kita dengan objektif yang tepat, sebab klien kita macam kita susah nak handle dengan klien kita, so kita memberikan klien kita kepada klien lain, kaunselor lain dan juga pihak lain. Seterusnya ialah teknik dan kemahiran kaunseling. Teknik dan kaunseling. Yang pertama, kita akan buat teknik dalam kaunseling, yang mana yang pertama kita perlulah memain peranan. Kedua, menghilangkan rasa malu, gambaran imej, penilaian dan pentafsiran. Kita yang pertama memain peranan. Memain peranan ni yang mana kita perlulah memain peranan dengan kita punya yang kita punya klien, yang mana kita perlulah membuat dia jangan rasa murung, jangan rasa macam kita ni macam orang luar. So kita kita selesakan klien kita. Seterusnya, menghilangkan rasa malu, yang mana macam kita boleh main kita boleh ambil kira juga dengan main peranan tadi, yang mana main peranan kita macam banyak menggunakan perafasa ke, kita banyak menggunakan orang kata memain peranan dengan dia lah, jangan buat dia rasa takut, jangan rasa malu, macam tu. Seterusnya, gambaran imej, penilaian dan juga pentafsiran, yang mana di gambaran imej tu kita memberikan gambaran imej yang bagus dan juga memberi kita membantu klien dengan merealisasikan hasrat yang apa yang klien mahukan. Seterusnya, kita membuat penilaian dan juga penilaian yang mana kita tengok dan kita tafsir juga cara yang boleh membantu klien dengan cepat dan juga bernas dan juga mengikut objektif kita. Seterusnya, kemahiran kaunseling, yang mana yang pertama kemahiran melayan dan mendengar. Kedua, kemahiran memberi tidak balas. Ketiga, kemahiran intervention krisis. Yang keempat, memberi kemahiran mengenal pasti masalah. Yang pertama, kemahiran melayan dan mendengar, yang mana kita menggunakan perpasan dan juga dorongan melima kita boleh guna juga, yang mana kita mengangguk. Dengan mendengar kita boleh mendengar, bila mendengar kita boleh menggunakan dorongan melima lah, macam tu. Yang seterusnya, memberi tindak balas. Sama juga kita macam mendengar melayan dan mendengar, macam menggunakan tindakan dorongan melima, perfasa, macam tu. Kemahiran mengenal pasti masalah pula, kita dapat tahu kita apabila klien itu sudah bercakap habis tentang menceritakan tentang masalah dia, kita boleh mengenal pasti masalah dia dengan menggunakan alternatif memberi cadangan dan juga tunjuk ajar atau tindakan kepada klien tersebut.
Okey, saya telah habiskan daripada apa yang saya terangkan tadi, uh, tentang proses kaunseling, teknik kemahiran dan kemahiran kaunseling dalam pembentangan ini. Sebentar tadi saya mengkaitkan saya punya proses kaunseling dan juga teknik-teknik dan juga kemahiran kaunseling ini dalam video yang telah diberi di dalam tajuk D. Sekian, terima kasih.